Itu sih, hmm, itu sih aku pilih cilik. Rasanya yang takut banget, kayak apa? Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. Kena klip. Tak janji Bahagia dah ni janji. Janji dia tuntut. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau Aku sendiri dia tahu. datang dan katakan padanya di sana. Ambil video. Dalam flight dia beri 2 kali makan. 2 jam lepas kita terbang dia akan masuk. Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Cuma satu tak ada satu ni main. Tak ada yang semua dia. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agung? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Undanglah kami ya Rasulullah. Undanglah kami ya
rasa khawatir, apakah kita kan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Tiap kali ku berjalan, memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Mekah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Alhamdulillah boleh sampainya kita ke sini untuk menuju ke kota Mekah dan kota Madinah. Dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin hatiku Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berbicara. Okey, Aisyah dengan ni pintu 86. Kat sini ada tempat ambil air zam-zam. Ini jenis macam ni. Paip macam ni. Satu lagi paip macam ni. Yang paip ni boleh basuh muka. Paip ni boleh isi botol. Cawan minum air. Abah selalu basuh muka pakai ni. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Minta Allah kuatkan tangan, kuatkan kaki, hilangkan mengantuk mata. Abang selalu baca tu. Pada dunia telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, yang telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Bila Masuk cium. berganti sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada
lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Bila musim berganti, sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cinta. Cintaku hanya untukmu. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karunia. Ayam mutasyrik dan pecah. Di sinilah jemaah berada di sini. Mereka bermalam pada malam hari, dan pada paginya ada qaul selepas daripada zuhur. Ada kalimat kita selepas pada zuhur. Ada juga kalimat Habib Imam Syafi'i pada orang dan boleh mengikut kandungan yang berada di dalam perut. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. Jadikan
Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Mu'azzamah Al-Kubra, isteri pertama Nabi SAW. Di sinilah, ni, tampak dalam kurungan ni. Di sinilah Nabi bersama isteri baginda dan anak-anak baginda 6 orang. Hasil daripada perkahwinan Nabi bersama dengan Siti Khadijah dapat 6 orang anak. Sayyidina Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Siti Ruqayyah, kemudian 1 orang iaitu Ibrahim. Ibrahim hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah. Di sinilah rumah Nabi. Okey, belakang ini dipanggil Syi'ib Bani Abi Talib. Perkampungan keluarga Nabi. Bani Abu Talib, Bani Abdul Muttalib, mereka berada sini semua. Tempat rumah Nabi belakang ni. Ada skrin besar ni kan? Belakang skrin besar dia ada maktabah, library. Dia ada 2 tingkat. Tingkat yang ke bawah tu ialah tempat kelahiran Nabi SAW. Asalnya tempat tersebut dijadikan masjid. Pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ia menjadikan semua tempat yang Nabi berhenti, Nabi solat, Nabi duduk, dijadikan masjid. Maka tempat rumah kelahiran Nabi tu dijadikan masjid. Okey, sekarang ni belakang kita ni ialah istana raja yang berada di atas bukit Jabal Abu Qubais. Ni istana raja ni yang berada di atas bukit Jabal Abu Qubais, yang saya bagi tahu bukit yang tertua, bukit pertama yang Allah Taala jadikan atas muka dunia ni, bukit Jabal Abu Qubais. Tapi Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata. Kakak, sama kaki ya kaki. Menanti di sana, sungguh tak banyak hatimu menanggung derita yang melanda, biarpun perih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berada di sebuah tempat yang bersejarah, yang mana kita berada di sebuah kawasan yang dinamakan Hudaybiyah. Hudaybiyah merupakan tanah halal persempadanan di antara tanah haram Makkah, Al-Haram dan tanah halal. Maka di antara tempat miqat untuk orang yang nak mengerjakan umrah ialah datang ke sini. Dan di belakang kita ini ada sebuah masjid dipanggil Masjid Hudaybiyah, yang mana di sini telah menyaksikan Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seramai 1,400, ada kata 1,500 pernah hadir di sini, yang mana telah berlaku Bai'atul Ridwan, iaitu perjanjian taat setia di antara Nabi dan para sahabat yang berada, yang mereka lakukan di sinilah. Dan kita tengok di belakang kita ni adalah sisa-sisa daripada binaan masjid lama, yang mana kalau kita tengok binaan ini dibina pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana merupakan seorang khalifah yang memerintah pada zaman tersebut. Dia telah buat satu projek, dia cari mana-mana kawasan yang Nabi pernah berhenti, Nabi pernah solat, Nabi pernah tidur, dia binakan masjid pada tempat tersebut. Supaya apa? Supaya orang datang kepada tempat tersebut tidak sia-siakan sahaja hanya tengok sahaja, tetapi boleh masuk dalam masjid, boleh beriktikaf, boleh berada pada tempat yang Nabi SAW pernah berhenti, yang Nabi pernah solat. Dan hati tetap gembira, syafaatmu menanti di sana. Sungguh tak banyak hatimu.
Waalaikumsalam. Apa kabar Haji? Selamat datang di Museum Al-Amudi. Umrah makbul semua insyaAllah. Okey Haji, ini telaga air. Telaga air, telaga Arab zaman dulu seperti ini. Ini replika. Okey Haji, ini atas rumah Arab zaman dulu. Atas rumah Arab zaman dulu, di bawah ini gudang makanan. Di bawah gudang makanan, atas rumah Arab zaman dulu. Okey Haji, faham? Faham. Okey Haji, ini museum tanah liat dari tanah. Ada ini tanah sama jerami campur sama air batu bata. Nah, ini museum semua tanah liat. Haji, apa ini apa? Ini tempat air minum. Tempat air minum dari kulit kambing. Dari kulit kambing, bahasa Arab girba. Girba. Ini atas pohon bidara. Atas pohon bidara, bahasa Arab as-sidr. As-sidr. Ini bawaan bayi. Bawaan baby zaman dulu dari kulit unta. Kulit unta. Okey Haji, faham? Dapat makan Arab zaman dulu. Bahasa Arab mat'am. Mat'am. Dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Umrah makbul semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kiswah Kaabah dua. Kiswah di dalam, kiswah di luar. Ini kiswah Kaabah di dalam. Ini kiswah Kaabah di luar. Ini benar kiswah Kaabah. Ini foto mina jamarat zaman dulu, jamarat syaitan zaman dulu. Atas foto mina jamarat sekarang. Ini kunci apa? Kunci Kaabah, bukan? Ini kunci makam Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ini kunci Kaabah. Ini kunci replika. Ini replika. Asli kunci sama ini kunci replika. Asli kunci sama family Bani Syaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tutup hajar aswad, kamar hajar aswad. Ini replika. Faham? Okey, baik, ini foto sama hajar aswad, okey? Dan 50,000 kuntum. Ini satu bekas. Okey. Ini satu bekas 10,000 kuntum bunga.
Sekarang kita berada di kota Taif. Sekarang di hadapan kita ialah maktabah Sayyidina Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dan sebelah kanan kita ni adalah pemakaman, kompleks pemakaman para sahabat. Dan depan ni pun ada makam para sahabat. Sebelah sana pun ada makam sahabat Nabi SAW. Adapun yang depan sini ialah masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas yang baru. Yang lama punya yang dibina oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan di sini, atas bukit, tapi sudah tidak digunakan. Jadi dia buat di samping di sini tepi makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, pertama sekali, siapakah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Sayyidina Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi. Al-Abbas ni dia adik-beradik dengan Sayyidina Abdullah, ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Dan pada peristiwa Taif ini, yang mana kemudian sebelah kanan kita ni lah, sebelah kanan kita ni merupakan tempat kebunnya Sayyidina Addas. Di dalam sana ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Sayyidina Addas. Sebelah dalam tu kita hanya lalu saja pada pagi kita dapat. Kalau kita datang dengan kereta, tak ada masalah, kita boleh masuk sampai dalam. Okey, sebelah kanan kita ni adalah dipanggil Masjid Qur atau Masjid Siku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di sini. Nabi menyandarkan siku Nabi pada satu batu, maka batu tersebut menjadi lekuk. Di antara mukjizat Nabi, kalau Nabi berjalan di atas batu, di atas benda yang keras, maka batu tersebut akan menjadi lembut, memberikan keselesaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia.
cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah, wanita mulia. Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Tak boleh naik ribut-ribut. Apa tengok tu? Tak dapat naik. Lain kali lah, pergi lain kali. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah, wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya, menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, esok ataukah ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kejap. Masuk, cium.
Murah. Makan. Waduh dia. Allah, Habibi Rasulullah, terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu Habibi Rasulullah, di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu Habibi Rasulullah. Baik. Yang ni Masjid Al-Ghamamah. Tengok depan kita ni. Nampak tak? Ni bangunan lama ni. Ni Masjid Sayyidina Abu Bakar. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dipanggil Sayyidina Abu Bakar? Kerana dikatakan rumah Sayyidina Abu Bakar di situ. Dan yang kedua, pada zaman dia buat semayah hari raya kat situ juga. Dia buat semayah raya kat situ juga. Dah. Kemudian sebelah kita pergi ke sebelah kanan, dia ada sebuah masjid aneh. Depan ni. Okey, Masjid Sayyidina Umar. Masjid Sayyidina Umar ni. Masjid Sayyidina Umar. Dikatakan di situ rumah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun semayah hari raya kat situ juga. Depan satu lagi. Dia ada satu lagi, tapi di sebelah daripada bangunan tu Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan si Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji, di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata
mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam ya akramar rusulil kiram arju ziyarah كل عام يا رسول الله يا حبيب صل على الذي لولاه ما كان الأنام يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Masjid Khandak di hadapan kita, belakang dia tu dipanggil Jabal Salak, bukan Pasir Salok. Jabal Salak tempat berlakunya peperangan Khandak. Peperangan Khandak ni peperangan apa? Barik. Yang mana peperangan Khandak ini berlaku, Nabi SAW melawan orang-orang kafir musyrikin. Nabi bertahan di dalam kota Madinah. Dah kita berada di hadapan Masjid Quba yang merupakan salah satu daripada masjid yang dibina oleh Nabi SAW paling awal setelah daripada hijratun Nabi SAW. Kalau kita tengok belakang kita tu adalah jalan hijrah Nabi. Nabi datang daripada pihak sana. Nabi datang daripada Mekah pihak sana. Yang ni belakang ni pihak sana. Nabi datang ke Quba. Syuhada Uhud. Okey, belakang kita ni, hadapan kita ni adalah tempat pemakaman Syuhada Uhud. Di sini dimakamkan 70 orang Syuhada Uhud, yang mana asalnya dia berada di kaki bukit Jabalul Ainin. Kemudian berlaku banjir besar sehingga membangkitkan jenazah-jenazah daripada kubur, kemudian dipindahkan di sini. Aku melangkah dalam setiap kata, aku bersuara mencari. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang kita berada di medan peperangan Uhud, yang mana di sinilah menyaksikan perjuangannya Nabi SAW dan para sahabat Rasulullah ajma'in. Ingin aku pergi, perbaiki diri, mencari jalan yang pasti. Denting-denting waktu pun berlalu, iringi setiap langkah hidup
terselimuti segala pilu. Ya Allah, ampunilah aku. Rintik hujan yang membasahiku, mengingatkanku akan dosaku. Jauh dari segala jalanmu, ya Allah, terimalah sujudku. Detik-detik waktu pun berlalu, ingin Itu je dia makan. kena nak Bakso. segala pilu. Ya Allah, ampunilah aku. Rintik hujan yang membasahiku, mengingatkanku akan dosaku. Jauh dari segala jalanmu, ya Allah, terimalah sujudku. Detik-detik waktu pun berlalu. Kita naik roller coaster di Madinah sama Abang Wan. Tanda kecintaan kita terhadap Nabi SAW ialah kita mengagungkan, kita memuliakan, kita mentazimkan sesuatu, semua benda-benda yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Selama mana benda tersebut ada kaitan dengan Nabi, ada sangkut paut dengan Nabi, kita ta'zim, kita muliakan tersebut, maka kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فخرج فقال أتيني بالطعام وأتيني بالوليمة وأنا أفعله. Ulama dan beliau daripada zuriat sahabat Nabi SAW. Saya kalau tak ambil orang muda lain, kita ambil dia sebab dia. Saya panggil dia ayah, Abu ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang ini kita berada di kaki bukitnya Jabal Uhud. Uhud ni, bukit asal syurga ni. Ni. Kemarin kita hanya lihat saja, betul? Sekarang kita berada di satu tempat dia panggil Mawdi'ut Taghiyah. Mawdi' Syagh Taghiyah, iaitu tempat Nabi SAW pertama mengharis tempat Nabi merawat luka ke dalam peperangan Uhud. Yang kedua, Nabi SAW telah meletakkan Taghiyah. Taghiyah ni kepiyuh Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan Nabi terluka. Di sini, okey, di sini ni ada kesan ketika Nabi SAW menghadapi luka yang teruk. Nabi SAW menghadapi luka yang teruk, iaitu kepala Nabi ditidurkan dalam keadaan Nabi mustalqiyan, dalam keadaan Nabi orang panggil hidung netai. Tapi kepala jongkok ke bawah. Kenapa? Kerana tak nak darah milik Nabi yang berada pada muka ni menitik, jatuh ke bumi. Yang pertama, kedua, kalulah Nabi berada duduk gini, darah akan banyak keluar. Maka diletakkan Nabi dalam keadaan Nabi mustalqiyan, tidur netai lah, melentang dah, dan kepala begini. Dan masih ada kesan daripada darah Nabi SAW sebagaimana sebut oleh tengok dia letak seming ni dah. Seming ni dah. Sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di sini dirawat luka oleh Ubaidah Al-Jarrah dan puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dirawat di sini. Nabi tak nak darah Nabi ni pak banyak keluar ni jatuh ke atas muka bumi. Kerana kalau setitik je darah Nabi jatuh atas bumi, maka Allah Taala akan menurunkan azab. Jadi Allah Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak nak azab tersebut kena ke atas umat baginda walaupun mereka ni kafir. Rasulullah cepat-cepat bagi tahu Sayyidah Fatimah supaya tepek. Tepek tempat luka supaya darah tersebut tidak menatuh ke atas muka bumi, kerana nak menjaga bumi Madinah ini daripada diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey. Alhamdulillah sekarang kita berada pada tempat yang kedua yang berada di kaki Bukit Uhud ialah Masjid Al-Fasah. Masjid Al-Fasah merupakan tempat Nabi SAW berada di sini. Nabi semaya Zuhur dengan Asar. Nabi semaya dengan Zuhur dengan Asar. Selepas Nabi SAW merawat luka di tempat Maharis atau Syagut Tagiyah, Nabi SAW datang ke sini. Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Nabi semaya dalam keadaan duduk. Nabi SAW solat dalam keadaan Nabi ni penat sangat, dalam keadaan Nabi mendapat luka yang teruk. Nabi SAW sembahyang dengan sahabat dalam keadaan mereka duduk. Sahabat yang lain pun juga sembahyang dalam keadaan duduk kerana mereka dalam keadaan kecederaan yang teruk. Di sinilah Nabi SAW sembahyang Zuhur dengan Asar. Nah, kemudian di hadapan sana kita nampak tak satu bukit tak? Satu bukit yang dia ada gua tu. Di situ dipanggil nama, ada panggil juga Gua Maharis, ada yang panggil Gua At-Tayyib, Gua ni kerana Nabi SAW berada bersembunyi di situ. Nabi berundur ketika dalam peperangan Uhud. Nabi nak mengambil tapak, Nabi berundur di sinilah. Nabi berada di situ. Ketika Nabi berada di situlah Bukit Uhud ini bergegar. Bukit Uhud bergegar. Sebagaimana yang kita baca hadis kemarin, Nabi SAW sebut, ada riwayat kata ketika Bukit Uhud bergegar, Nabi ambil pedang dia. Ada yang kata Nabi sentuh. Orang panggil Nabi menyentuh, Nabi membelai Bukit Uhud supaya duduk dia. Usbut ya Uhud. Duduk dia Bukit Uhud. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Tengok bagaimana bukit yang tidak ada akal, yang tidak ada roh, yang tidak ada emosi dan perasaan, boleh ada kecintaan dia terhadap Nabi SAW. Tidak menahan kerinduan dia, kecintaan dia terhadap Nabi apabila datangnya orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Bagaimana pula kita, hati kita yang Allah Ta'ala berikan keimanan, ketakwaan, Allah Ta'ala beri akal, fikiran kepada kita, tidak ada sedikitkah rasa kerinduan kita terhadap Nabi SAW. Pandanglah Bukit Uhud, kerana Bukit Uhud ini berasal daripada syurga dan dia telah memandang Nabi SAW dan Nabi SAW memandangnya. Dan Nabi telah mengungkapkan kecintaannya terhadap Bukit Uhud dan disunatkan untuk kita mengungkapkan kecintaan kepada Bukit Uhud sebagaimana Nabi berlakukan demikian. Apa Nabi kata? Atau ni Masjid Iraq atau dia bagi Masjid Ajmadus Syaikhan, Masjid Baju Besi. Masjid Baju Besi atau Masjid Ajmadus Syaikhan. Di sini pertama Nabi pakai baju besi sini untuk pergi Uhud. Yang kedua Nabi SAW mengatur batalion, mengatur tentera-tentera Nabi yang untuk terlibat dalam perangan. Di sinilah Nabi pilih tentera-tentera Nabi. Hak mana cuba lagi kita ni tempat rumahnya Sayyidina Abdullah bin Jabir. Sayyidina Abdullah bin Jabir tempat hak Nabi pernah datang ke sini. Nabi menyediakan makanan untuk para sahabat Nabi SAW yang terlibat dalam perangan Khandaq. Yang Nabi suruh masuk 10 hari. Dakwanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya. Dia tahu dia dalam ni. Dia ada telaga milik dia sini. Wadi Batahan ini salah satu daripada wadi syurga yang mana sekarang ni tempat kita tengok ni dia panggil Turbatus Syifa. Turbatus Syifa merupakan tanah penawar yang diceritakan Nabi SAW. Okey, di hadapan kita sekarang ini ialah sebuah telaga yang kita bagi tahu Telaga Gharf. Telaga Gharf ini Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau aku wafat nanti engkau ambilkan 7 gerbah. Maka Rasulullah wasiat kepada Ali, wahai Ali, kalau aku wafat engkau ambil 7 gerbah daripada air Telaga Gharf ini untuk memandikan jenazah aku, untuk memandikan tubuh badan aku. Kerana tubuh badan Nabi adalah tubuh badan mulia, tidak ada air yang layak untuk memandikan jenazah Nabi kecuali air mata daripada syurga. Maka Nabi SAW mengambil satu bekas madu, Nabi curah ke dalam telaga tersebut. Nabi bagi tahu, barang sesiapa yang minum, wa man syariba minhu, barang sesiapa yang minum daripada air telaga ni akan diberikan penawar kepadanya. Allahu Akbar. Besar Nabi Allah tutup yang pula dah.
sallallahu alaihi wasallam. Maka pautkan hati-hati kita dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله Tengok main air keluar pula.